Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, abang tunjuk cara macam mana selalu abang trade. Kita nak trade pair apa Kita tengok yang menarik sikit. Okay, kat EU ni dah hampir maksimum untuk daily. So ni look sesuai besok je lah. Sekejap kita tengok. Tengok weekly pula. Okay, kat weekly ni dia dah dia dah ada. So ni mungkin jadi dia punya RBS. So yang sini support, ni resistance. Yes guys. Ini support dia. So mungkin kemungkinan dia dah sampai untuk dia retrace lah. Tapi belum, kalau ikut MA yang jaga bawah ni, yang abang punya warna biru ni, so dia belum touch lagi, so masih lagi valid untuk bawah. So untuk hari ni sekarang dah pukul 9.10 minit. So ni dia ada dekat RBS dia. So kemungkinan start pada ni mungkin kita boleh buy lah kot. Tapi kita akan tengok valid tak valid. So okay, kita try very slow. Untuk EU ni abang rasa untuk kalau malam ni macam tak best lah, sebab dia dah jauh gerak. Susah ni. Okay, lebih kurang tu. Okay, kita tengok dia break ke tak break. Okay, nampak dia ni break. Tu dia break. So macam mana kita nak timing pula. Okay, ni kawasan 1.08812 ni, tempat yang tadi RBS. So dia dah break. So break ni kadang-kadang bukan untuk dia akan teruskan lagi, tapi dia akan buat compression dulu dekat kawasan ni sebelum dia naik, untuk dia nak tutup candle daily lah ni kan, candle daily ni. Atau dia akan buat naik atas dulu untuk nak cari resistance. Lepas tu dia akan teruskan lagi jalan dia. So maksimum mungkin sampai ke yang warna merah ni lah, line warna merah 1.07780 kalau nak ikut head and shoulder. So ini shoulder dia, so ni head dia. So kemungkinan dia akan ke situ. So abang line dulu yang tadi ni, warna merah ni tadi. Dia tak nak ni pula. Kita bagi dia tebal sikit lah, tak nampak. Okay, tu. So kalau nak ikut dia jauh lagi so nak tengok valid tak valid. Kalau yang tadi tu dia dah break kan dekat first RBS. Mana tadi kita jumpa itu weekly yep. Betul. So untuk yang bahagian sini, so dekat weekly ni bahagian ni, so sekarang ni dia dah break ni, yang bahagian ni dia dah break. So sama ada dia teruskan lagi perjalanan ataupun dia close. Dia akan buat move untuk close dulu candle daily ni. Cara macam mana nak check. So kalau ikut kita punya ni, MA belum sentuh lagi kan. So
Selalunya okey, sekarang ni kat sini yang ni RBS yang kawasan ni. Okey, sekarang ni dia dah break. So kat sini ada doji. So ni dulu abang doji hunter. So ni doji ni selalu abang ambil. Sebab ini akan create kita punya zone. Okey, so abang ambil satu line dulu. Okey, abang akan ambil dekat mana dia punya. So ni doji buy So abang ambil dia punya open dia. Okey, open price dia. So kita tengok valid. So ini yang 21083377781. So ini adalah body kepada bukan body. Ini adalah kaki dia. So kawasan ni adalah kaki doji tadi. So kawasan ni adalah kawasan zone untuk kita buy. So sebab tu MA abang yang warna biru ni dia automatic dia dah jaga. So nampak warna biru ni sekarang ni dia dalam kawasan ni, kawasan zone ni. So kalau dulu abang marking ikut candle lah, tapi sekarang ni MA abang tengok pada MA saja. Dah cukup. MA 5 ni warna biru ni. So bila dia sentuh tu tempat untuk kita ambil action lah, sama ada kita entry ataupun kalau kita dah ada entry sell, so kita dah boleh close untuk kat situ. So ni weekly. So hari ni hari Khamis. So besok ada last day. So maybe besok lah baru dia touch ataupun macam mana. Kita tengok time frame yang lain. Okay, tengok daily. Okay, ni dua ni tadi yang bahagian zone ni tadi. So dia ada lagi ruang, banyak lagi. Ni daily. So sebab dia dah break tadi kan. So dia dah break yang RBS tadi tu. So volume dia masih lagi kuat lagi. So volume masih kuat. Okay, ni tadi daily kan. So kalau tengok abang punya MA ni, body price, body candle ni candle ni. So abang punya MA yang biru ni dia dah cross. So bila dah cross ni tunggu sampai volume dia habis lah, sampai ke mana bawah dia nak turun. So bila dia naik atas, MA ni juga akan jadi resistant, automatic dia jadi resistant. So next candle dia akan berdasarkan rejection dekat situ kalau dia nak move ke bawah lah. So ini fungsi MA, fungsi kepada MA tu lah. Semua MA pun fungsi benda yang sama juga. So sama yang macam merah ni 14 ni. So abang setting ni automatic dekat sini dia akan create head and shoulder. Pada yang warna merah ni tengok dia cross candle ni kan. Dia cross candle ni dekat body kan. So automatic ini price yang MA14 ni automatic dia akan jaga untuk abang setting untuk high kan. So untuk top, untuk resist candle. Ini untuk setiap candle, bukan pattern. So MA5 dengan 14 ni dia akan jaga setiap candle. So bila dia break satu ke satu, so automatic dia punya MA tu akan berfungsi lah. So kalau kita tengok yang sekarang ni kat daily ni, yang warna biru ni, candle daily ni dia dah cross. So yang kita punya trend line 833 dengan 7780 ni kita punya guideline. So kalau ikut MA ni, kita nak kena cari juga, kena ada teknik untuk head and shoulder dengan RBS tu, kena ada supaya kita tahu zone tu. Kita tahu movement dia dan kita tahu zone dia tertentu ikut trend line tu. So kita tahu sekarang ni price tengah buat apa. So sekarang ni dari tadi sekarang dia dah break. So yang break tadi dekat weekly tu tadi berdasarkan MA dekat daily ni yang warna biru ni tadi dah cross.
So automatic dia jadi logik kan, kenapa yang MA warna biru ni dia dekat sini. So daripada situ abang dah tahu dia dah break lah. Untuk resistance tu dia dah break. Sebab ini abang setting untuk low. So maknanya dia dah break. Dia dah dia dah breakout lah untuk RBS dekat weekly yang tadi kita jumpa tu. Okay, sekarang kita nak tahu price nak pergi mana pula. Macam mana? Okay, kejap. Abang punya ni banyak sangat line. Abang buang dulu line-line ni supaya senang nak nampak. Okay, right. Untuk EU ni, okay, ni daily So abang okay, untuk open pagi tadi dekat area ni kan. So semalam dia close dan open. So abang akan marking kat situ. So kalau abang tak marking pun, tengok yang kita punya MA warna hijau tu, automatic dia dah tunjuk dah tu. Ni ni 145, automatic dia dah tunjuk. So ini juga berfungsi kepada yang ni kita setting 145, kita setting low. Berapa 145 high. Okay, so high. So 145 ni high. So dia dah tunjukkan inilah high dia untuk daily. So ini kalau ikut open dengan close sini kan, close dengan open candle tu area sini. Tetapi MA ni tunjukkan satu benda yang RBS. So MA yang abang setting untuk 145 high ni, automatic dia jaga high. Automatic kita tahu ini adalah resistance dia. So kawasan sini, okay, abang akan linekan. Bah, nak line? Bah, nak line? Mana ada strawberry sampai Bah. Sekejap, jangan kacau. Okay, lebih kurang lah. Sebab MA ni akan terus bergerak. So at least kita tahu gerak dia nak ke mana. Dia, so price ni adalah price RBS. So price ni adalah RBS, maksudnya candle yang semalam dia sudah break. Lepas break dia close. Dia close kat sini sebab kawasan ini, candle ni. Kan ni ada candle ni. So candle ni yang menyebabkan kenapa dia jadi close kat situ. So bila dia dah break, dan sekarang ni dia berhenti dekat dia close kat situ semalam. So open dekat price berdasarkan ini tu sini. So kalau tak ada MA, abang kena alert dengan semua benda ni, dengan candle-candle ni yang terbentuk ni. Tapi bila ada MA ni yang abang setting ni, so dia jadi senang sikit. Tapi trendline ni untuk kita punya mata lah, sebab trendline MA ni akan sentiasa bergerak. Jadi at least trendline ni pembuat ni kita tahu price yang untuk hari ni. Kalau kita nak trade hari ni kan, so untuk satu candle hari ni dah turun sampai ke bawah tu lah. Cuma kita tak tahu ke mana dia nak turun dan apa price nak buat. So kita dah tahu sekarang ni price sedang buat break ke untuk hari ni, daripada pagi sampai hari ni bearish lah. So sekarang kita nak tahu kat mana kan, price tengah buat apa pula sekarang. Okay, right. So kita ada 3 tadi candle yang trendline yang kita jumpa tadi. Okay, warna hitam dengan merah 2 ni. So sekarang price tengah menuju. Okay, sekarang ni kalau perasan
Okey, MA 80 warna hitam. Ni warna hitam kan, kejap MA 80 Oh 80 hijau. Oh sorry 80 low. Okey, hijau. Yang warna hitam warna hitam 145. Okey. Salah. So yang warna hitam adalah 80. 80 kan, Allah, sebab lupa pula. Sekejap. Okey, warna hitam 145 high. Tak high. Okey, betul high. Okey, warna hitam 145 high. Hijau 80. So kedudukan dia betul kan? Kedudukan dia 145 ke atas, 80 kat bawah. So ini menunjukkan volume volume kepada momentum ni masih kuat lagi, sebab dia buka dia besar lah. Masih kuat. Maknanya price ni sekarang ni memang tengah buat assignment untuk bearish. Sebab disebabkan 145 dengan 80 ni masih lagi, dan dia cross sebelum ni lah, dia cross dekat belum pernah cross lagi. So dia masih maintain lagi, sebab ni daily kan. Okey, dia cross dekat area ni. Alhamdulillah. Okey, dia cross kat area ni. So kalau tengok sekarang ni, kalau hitam kat bawah, which is hitam ni 145 80. So bila low kat atas, high kat bawah, so movement candle ni kuat momentum dia ke bullish. Tu sebab dia jadi macam ni. Dan bila candle buat sideways macam ni, so menunjukkan tengah buat compression lah. Compress untuk time frame yang lebih besar. So sebab tu kita nampak macam ni. So kenapa dia tak ke atas, kenapa dia ke bawah? So ada time frame yang boleh bagi signal kita awal selalu ni. Tapi ni abang tunjukkan apa kita boleh buat, macam mana cara kita boleh baca dengan MA ni. So okey, ni tadi daily tadi. So okey, ni ada 3 trend line yang kita dah ni kita ambil open pagi tadi. So sekarang kalau kita nak trade untuk pair ni, contohlah untuk dalam waktu sekarang pukul 9.26. So timing ni selalu abang ambil berat juga. So 9.27, so maksudnya lagi 3 minit untuk candle M30 siap. So dekat M30 tu nanti kita nak tengok lah apa yang pattern tengah buat. So sekarang ni kalau pattern kat diri ni, kita nampak head and shoulder. So ini head. So bahagian ni adalah shoulder dia. So shoulder paling tinggi ni. So head and shoulder. So ini rejection awal dia. So okey, kenapa dia break kat sini dan kenapa MA tak jaga kenapa MA tak ada kat atas ni? So ini selalunya bila benda jadi macam ni sebenarnya sebab MA ni dia bergerak mengikut calculation Kalau ni yang warna hitam ni 145, maknanya 145 candlestick ke belakang dibahagi dengan setiap price ni, sebab tu dia dapat price ni. So sekarang so bila dia cross macam ni maksudnya okey, untuk ini bagi abang signal. So untuk kawasan ni lepas ni, kalau candle move naik, so dia akan break ni, confirm dia akan break. So dia akan pergi lebih tinggi, more higher lah, dia akan pergi tinggi. So next adalah mungkin dari sini ataupun dari sini ke, kan dari sini. So macam tu lah. So MA ni maknanya MA yang hitam 145 ni sudah di break, dan sekarang ni kalau price naik ke atas,
price akan buat rejection dekat yang abang setting untuk rejection ni, yakni color tortoise ni. So automatic yang kat atas ni dah jaga dah untuk next. So kita nak tengok sekarang ni price reject kawasan bawah ni. Ini sekarang persoalannya kat mana kawasan dia nak reject. So daripada trend line, daripada RBS ataupun SBR. So kita dah ada trend line, itu untuk kita punya guideline. So macam ni kita nak jadi sharp shooter. So analisa ni yang kita perlu buat. So sekarang tadi kita dah dapat tiga line, dan kita dah dapat untuk yang atas tu maknanya lepas ni kalau dia nak pergi, dia naik, mungkin dia akan melepasi untuk yang MA warna hitam tu. Masalah sekarang ni kat mana dia nak buat rejection untuk yang kat bawah. So MA yang kat bawah tak ada apa, MA semua jaga kat atas kan. Okay, sebab ni daily So sekarang kita move pergi ke H4 lah. Okay, sekarang ni dekat H4 sama juga, MA semua banyaknya jaga kat belah atas. Itu sebab menunjukkan momentum bearish itu sedang kuat. Jadi sekarang kita nak tunggu price nak buat rejection. Okay, sekarang kita tengok MA kita. So MA warna pink ni MA 1000. So dia dah siap-siap jaga kita punya bahagian head and shoulder paling top lah, paling atas. So MA 245, bawah dia MA 145. So selalu bila dalam keadaan kecil macam ni so kawasan ni akan jadi compress betul-betul. Selalunya bila price datang ke sini, ini kat H4 kan. So maknanya untuk time frame yang kecil akan jadi sideway. Bahagian ni saja kecil saja bila dia dah sampai kawasan tu. So daripada hitam sampai hijau 80. So zone ni besar kan. So ini kawasan favourite abang. Kalau abang nak scalping ke ataupun nak tengok price rejection, ni kawasan ni abang minat bila candle masuk kawasan ni. Sebab ini kita dah tahu bila hitam kat atas 145 kat atas, high atas, hijau 80, low kat bawah. So kita tahu movement bila dia dah cross, kita tahu apa price automatic nak buat. Contohnya bila price datang dari sini dan bila dia dah buat cross, so bila dia buat rejection yang candle ni dan dia naik atas, dia cross balik. Okey, ini syarat dalam candle pattern. Setiap kali apa MA yang cross, untuk confirmation balik, bila dia buat rejection kat bawah, dia akan naik balik. So dia akan cross second time. First cross yang candle ni, lepas tu yang candle ni adalah candle proses dorang. So ini ada candle untuk double candle yang sebelah ni, yang ni candle ni untuk candle yang kita nampak ni cross balik kan, dia cross. So bila cross, dia close kat situ. So next, ini candle yang favourite bang ni. So candle ni memang bang tutup cukup-cukup lah. Sebab kawasan ni bila dia dah naik, so kita tahu dia daripada atas naik, dan candle ni buat rejection, dia buat naik ke atas, cross lagi. Tapi dia open sebelah, naik dulu, lepas tu tak mampu. So selalunya kawasan ni abang dah tahu lah, ini yang diorang panggil sepit ni kalau Fazrin lah. So ini kawasan ini kawasan dia suka lah. Ni kalau ikut teknik Fazrin lah, sepit kan, CS sepit ni kawasan dia. So dia suka ambil bahagian sini. Tapi cuma selalu kelemahan dia tak ada price action tu, dia teragak-agak juga sebab tak ada confirmation ya. Tapi kalau dia dapat MA ni, insyaAllah banyak bantu untuk dia punya candle sepit dia tu. So bila kawasan ni dia dah buat rejection, so ni kan, bila dia dah move sampai ke bawah, tengok candle yang abang tunjuk ni. So bila dia dah move sampai ke bawah dan dia tinggalkan spike ke bawah,
spike ni kan, yang spike ni candle ni kan, itu lah signal dia. Ni signal bagi abang ni. So bila next candle keluar, dia naik atas, buat rejection. So MA yang warna tortoise ni dia dekat atas. So abang tahu fokus abang sekarang ni untuk cari sell saja, untuk cari position sell. So selalu abang boleh sharp shooter disebabkan benda-benda macam ni. So abang boleh budget kat mana dia nak pergi. So kat situ abang sharp terus ambil lah. So tapi timing nak kena cantik. Yang kita tengok time frame H4 ni kan. So next year ni candle yang sebelah ni, yang ni, ini candle proses dia. Ni candle dia, kita panggil dia punya price movement dia kat sini lah. Selepas dia dah buat sideways, dia dah buat compress, dia dah ambil order apa semua. So dekat sini lah result dia, yang candle ni sebatang ni. So ni H4. So bila sini so abang tahu memang sell lah. So terus sell. So next candle boleh ni abang dah close lah. So abang main satu je. So melainkan abang dapat move yang kat atas. So bila kat atas abang boleh bela. Sebab itu untungnya bila atas ni, yang atas kalau kita dapat posisi atas ni clean. Ini sekarang ni abang tengah kaji lah macam mana kita nak dapat clean entry. Semua time frame, mana-mana time frame pun. So clean entry adalah kawasan ni. Ini paling cun. Tapi clean entry ni untuk abang tengah buat kajian juga macam mana kita nak tahu dekat mana clean entry. Ini sebab kalau abang ada bajet lebih, so dekat sini yang lot size abang akan lot gajah, senang cerita. Terus ni. So kalau candle-candle yang kat bawah ni sebab dia move up and down, dia akan turun atas, turun naik, turun naik kan. Ni sebab ni candle H4, ni time frame H4. So dia akan turun naik ni. So selalunya kita akan mega bigo kita punya profit kan. Itu lah. Selalunya bila kita tak ada buat analisa, emosi tu yang datang lah. So tu yang kita, tu orang kata kita kejar candle lah. Yang selalunya tak terkejar lah. Tapi kalau kita buat analisa awal-awal dan kalau dah tahu movement kan, okey, untuk 1000 ni, untuk MA 245 285, berapa 245 abang lupa dah, 245 145. Setiap MA lah yang abang custom ni, bila dia dah tahu fungsinya, insyaAllah memang lepas ni memang boleh confident lot gajah lah. Tetapi kena tahu timing setiap candle, kat mana time frame yang kita nampak, kita jumpa. So kita kena pastikan setiap candle yang tengah proses tu kena habiskan dulu. So timing ni kena betul-betul pandai lah. Contohnya sekarang pukul 9.37. So candle 30 minit dah siap. So candle 5 minit pun dah siap. Candle 1 minit kita tahu ada 7 batang lah. Candle 5 minit dah siap 1. 30 dah siap 1. Macam tu lah. 15 dah siap 2. Daripada 37 minit yang abang bagi ni. So macam tu lah untuk kita buat timing. So ni dekat H4. So ini kita punya guideline tadi, yang trend line warna hitam yang kita jumpa daripada weekly. So ini kita tahu zone yang buy yang kita boleh ambil daripada doji tadi. So ini kawasan dia, zone ni. So zone ni kita dah jumpa lah. So next sama ada besok ataupun hari Isnin. Tapi confirm lah hari ni kalau kita sell pun besok sampai ke bawah lah. Semua kita tak tahu pukul berapa besok sampai dia touch ke bawah untuk dia move ke atas. So ini kita punya maksimum untuk bila dia touch bawah, dia duduk ke atas, naik balik, okey, dia akan turun. So logiknya yang trendline yang bawah ni, apa yang ada kat trendline bawah ni, so ini kita tahu memang RBS daripada weekly tadi. Tapi dekat sini juga dia menunjukkan kalau dia datang sampai sini. So ni candle ni
akan jadi double bottom kan. So price ni akan jadi double bottom kepada candle ni. So price 107780 ni maksimum lah price akan pergi, ataupun satu syarat, kena pastikan price ini betul-betul datang, dia buat rejection, kita boleh entry waktu tu, tapi entry tu masih risk lagi. Sebab selalunya bila candle dia nak buat movement ke atas, candle akan terus laju sampai ke bawah, lepas tu candle akan terus reject naik ke atas, dia akan tinggalkan spike. So tapi tengok juga spike tu berapa tinggi spike tu, sebab ada spike yang bila dah tinggi, next candle dia akan menuju ke bawah. So itu signal untuk dia akan tuju ke bawah lagi selagi dia tak habis. So candle yang betul-betul nak masak selalunya candle yang bila dah bertukar, macam tu candle ni kan, pasangan ni, jadi kita panggil apalah ni, apa lupa lah. Alah, benda lupa lah, dah lama tak sebut pasal benda-benda ni. Kita akan tahulah price rejection tu dia selalunya candle apa yang keluar selain daripada candle-candle yang doji macam ni kan. Ni candle doji ni, yang buat tunjuk ni, candle doji ni, ini semua berkenaan dengan price action untuk candle. Kita panggil candle price action. So dia ada pattern price action. So ya, ada banyak lah untuk ni. Sekarang ni kita cerita tentang pattern ya. Dalam masa yang sama kita bercerita tentang candle. So ni tadi yang hitam ni 09606 adalah open pagi tadi, harga open. So bila dia buat rejection, tengok candle ni betul-betul duduk ngam-ngam cantik je. So maknanya kalau semalam dia dah break, price naik, buat rejection banyak kali dekat kawasan ni, nampak tak? Kawasan hitam ni kan, ni buat rejection, tetapi yang ni ada pin, candle ni ada pin, nampak tak? Kecil dia bagi kan. Itu maknanya tu dah break kan tu. So next tu, selepas ni yang next. So maknanya kalau price ni menuju, so dia akan buat satu lagi pin pump, lepas tu dia buat datang. Kalau dia dah buat rejection kat sini, baru dia naik. So candle ni akan jadi guideline. So candle ni adalah untuk kita zone, kawasan zone ni. So sebab kita tengok tadi daripada monthly kepada weekly, terus turun ke bawah. So sekarang tadi soalannya macam mana kita nak tengok sekarang ni price tengah buat apa. So price masih lagi tengah turun. Sekarang ni H4. So H1 pula. Okey, kita tengok pada H4. Okey, untuk H4 ni tengok silap candle MA yang dekat atas ni 14 ni, dengan yang kembar dia ni, candle 5 ni warna biru, dia akan jaga fungsi dia bertugas untuk berjaga setiap lorong perjalanan candle dah tu, dan dia setting untuk yang warna merah warna high, untuk high, yang biru adalah untuk low, so jaga support. So sekarang kita tengok dekat H4 ni, candle ni dia dah cross. So macam abang cakap tadi lah, bila dia dah cross, so maknanya ada time frame yang RBS tadi dia dah cross. So kalau ini pun kita tahu, ni kan, so dia dah cross lah. Sebab tu candle tu pun cross, dia dah break RBS tu. So sekarang ni MA tu ada dekat ni, tak ada candle lagi yang cross apa-apa. So kita tahu ni kawasan dia, ini kawasan RBS. Tapi candle ni dekat sini ada cross ni, candle ni. So MA ni cross. So kita tahu ni dekat atas ada pin bar kan, so ada shadow kat atas. So ni shadow ni akan diambil berat juga sebenarnya, selalunya abang ambil So shadow ni abang akan ambil sebab ni first rejection dia akan buat. Sebab tu MA warna hijau ni dia dah jaga dah. Tu ni kan, ni tadi shadow ni tadi, tengok MA ni yang warna hijau ni dia dah jaga. So ini first, kalau abang dapat
entry kat bawah nanti. First abang akan kalau nak awal TP warna biru lah. Next TP adalah hijau ni, macam tu. Tapi ini abang akan berdasarkan time frame. Kalau H4 ni abang akan tengok time frame yang bawah H1 dan ke bawah lah. So disebabkan yang warna merah dengan ni bukanya besar, maksudnya belum ada tanda-tanda lagi untuk dia nak naik, masih lagi kuat sell, sangat kuat. So sekarang ni kita tengok H1. Okay, benda yang sama kita tengok kat H4, sebab H4 ni adalah 4 batang kepada H4 tu tadi. Cuma dekat sini kita tengok benda yang sama juga. Position MA 1000, 245, 145, 80 semua kedudukan sama macam H4 tadi, sama. Tapi kat sini kita boleh tengok satu benda yang mendekat 14 dengan MA warna biru 5 ni. So tengok H4 beza kan Okey, candle yang dia ada cross adalah candle ni. Okey, ni candle yang bebas, yang MA tak ada jaga lagi. So kita tengok dekat H1 benda yang sama. So benda yang sama ini candle ni pun sama, dia cross kat sini sama macam H4 tadi. So ni candle yang bebas tadi. Okey, kalau nak lebih clear abang buat line dekat H4 tu untuk candle yang sebelum, supaya kita tahu start timing tu kat mana. So marking ni candle sebelum dengan candle yang sini. Okay, right. So sekarang kita pergi ke H1. So itulah dia ni. So H4 yang sebatang tadi yang cross tu tadi, ini dia starting dia yang biru ni, sampailah ke sini. So disebabkan pukul 10 tutup habis kan, so maknanya 1, 2, 3, 4. So ni adalah yang paling last untuk H4. So lagi berapa minit je nak habis kan. So tu lah kita nampak ni sekarang ni. Okey, MA masih lagi buka besar ni dekat H1 ni. Warna biru dengan merah ni masih lagi buka besar. So moment kita tahu memang untuk H1 ni masih lagi kuat lagi. So jangan pandai-pandai lah kita nak buy kat sini. Bawah nanti boleh telefon bawah tiga. Okay. Alright. So tinggal lagi sekarang ni candle untuk yang 1 jam ni. Dia tengah buat dia tengah buat breakout kepada price tertentu sini, kawasan ni, sebelum dia nak sampai masuk zone. Movement dia masih lagi kat bawah. Okay, sekarang ni kita pergi time frame 30 pula. Okay, right. So ni candle yang last untuk ni kan. Okay, garisan memang kat sini, tapi ni dah masuk setengah jam yang last lah untuk complete yang 1 jam. Sama juga macam ni ya. So ni, so dia pun mula dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candle lah yang terlibat. So sini sama juga, kedudukan masih lagi benda yang sama, tetapi ada berbeza kepada, perasan tak yang ni warna touch 245 dan 145 ni dah mula cross kawasan ni. So sekarang ni 245 dan 145 ni dia dah cross. So bila dah cross ni, selalunya
sudah ada tanda-tanda untuk retracement. Itu baru tanda kita nak kena cari juga kat mana price nanti yang dia nak buat rejection untuk buat rejection untuk dia naik ke atas balik. Tapi kat sini MA abang dah bagi tanda. So 245 yang warna tortoise ni 245. So yang 145 warna hitam. So warna hitam ni dah kat nanti bila dia dah cross ke bawah, yang 245 pun kat bawah. So ini sebenarnya movementnya sangat kuat untuk bearish sebab dia dah cross Tapi ini untuk movement yang untuk time frame yang lebih besar. So, sebab tu daripada sini abang boleh tahu kalau untuk daily ni maknanya selepas kalau dia buat rejection kat sini hanya sementara yang zone ni. So bila dia sampai sini ni nanti dia akan cari rejection kat area-area ni. So nanti MA akan jaga untuk dia pergi lebih jauh lagi ke bawah. Ataupun bila dia ni kita ada kawasannya, bila kita buy kat sini dia naik ke atas, bila dia close kat area sini juga, so kita dah masalah. Sebab next candle besok dia akan buat cross lagi, ataupun dia akan main lagi kat sini sampai dia dah tak boleh nak tekan. Sebab kita ada banyak ni, satu dekat atas ni halangan trend line ni, satu lagi kat halangan kat sini. So anytime mana-mana dalam dua candle ni akan buat rejection kalau dia dah tak boleh nak pergi. So abang target ni yang paling bawah ni. So bila dia ni baru dia naik atas untuk dia nak buat rejection mana-mana. So bila dia naik atas ni, kemungkinan besar inilah paling tinggi yang dia akan buat So dia akan pergi kepada setiap MA abang ni. So mungkin dia akan reject dekat hijau ni, dia akan reject dekat hitam. Sebab dia benda ni datang daripada atas, price dia datang daripada atas, dia dah buat rejection dekat kita punya 1000 tu. Ni daily tadi So bila dia turun bawah, dia reject sebab dah tak mampu nak pergi lagi. So sekarang dia pergi atas, so dia dah berjek ke sini. So ini adalah penentu dia, kawasan sini sampai sini penentu dia. Sama ada kalau dia cross, next dia buat benda yang kecil je untuk dia nak pergi ke bawah lagi lebih. Disebabkan tadi dekat M30 sudah bagi tanda-tanda MA ni. So ni baru nak cross, belum cross lagi. So kalau dia dah cross dan dia dah move lebih jauh, maknanya hitam dengan hijau ni jauh. Seperti kedudukannya macam, contohnya macam ni, nampak ni? Ini kan dah cross hijau, next one dah lama cross, ni cross ni, nampak ni kat sini. Waktu moment dia masih lagi ke bawah. So kita dah tahu memang ni lah. Selain daripada kalau pandai kita tengok pattern movement So dia di sini turun bawah, naik reject kat sini. So dia buat dia tak mampu untuk nak pergi lagi atas lagi. So sekarang kita tahu price ni tengah mencari support yang baru. So kemungkinan sama ada, so kita tahu ini adalah lower low. So kita tengah tunggu next, ini lower high, kita tengah tunggu next lower high, second lower high. So selalunya bila kawasan yang macam ni dia ada dua je, kemungkinan besar dia akan buat double ataupun triple bottom. Sebab dia turun bawah kan, untuk dia buat nak ni. So abang budget kawasan ni akan jadi sideway, atas, up and down. Sebelum ini kat X4 ni, sebelum dia ini. So ini pun satu pattern yang abang minat juga. So abang anggap ini adalah hit, kawasan hit. So ini body daripada body lepas. So sekarang dia kat kawasan body.
So ni head yang kecil. So ini adalah body bawah. So ini adalah head bawah. So bila head dengan head dah ada bawah. So next ni adalah kawasan penentu. So ni kawasan ni untuk sama ada dia move up atau move down terus macam tu. So kita nak ini daripada H4 kan. So time frame H4 ni boleh ceritakan semua tadi, tapi bukan dia boleh ceritakan untuk semua time frame, sebab kita dah bercerita pada time frame weekly tadi sampai ke bawah. So sebab tu MA ni akan bercerita lebih more detail lah. So M30. So kita tahu price sekarang ni nak buat apa assignment dia. So kita tahu sekarang ni dia tengah nak buat satu lagi lower high. Nak buat lower high daripada bawah. So ini trend line yang kita dapat daripada weekly tadi, yang kita boleh ambil peluang untuk kita buy. Tapi kita tahu kan price ni masih kuat lagi untuk dia nak move ke bawah. So kemungkinan besar dia akan terus move ke bawah. So entry yang ini adalah apa panggil medium risk. Sebab memang dia akan buat rejection kat area ni untuk naik. Tapi ni jelah kawasan TP kita. Area ni saja. So area ni sama dengan area yang abang cakap tadi lah, yang kita dapat yang open ni tadi kan. Open untuk hari ni tadi daily. So area ni je kalau kita dapat price yang bawah ni. So bila dia naik pun sebab dia nak melepasi setiap satu. Untuk setiap satu tengok ini kita ada halangan yang kat bawah ni. Halangan yang pertama ni dengan garisan ni. Halangan kedua sampai atas sampai semua. Tapi selalu MA akan jaga. So tengok ni. So automatik abang tahulah MA ni sudah jaga untuk abang. So next adalah ini kawasannya MA hijau. Bila dia dah ni, so tengok price dia nak datang dah. Price dia turun ke bawah dah ni. So kemungkinan dia nak sampai sini. Itu pun kalau dia melepasi setiap satu ni. Kita ada ni kan. Ada ni lagi. Ada ni sampai atas ni. Jadi macam ni kita nak tahu dia boleh lepas tak boleh lepas. So sekarang kita tahu price ni datang daripada atas. Boom. Okay, ni open. So dia dah buat cross. So price ini tak kuat sebab dia dah pin. Dia ada shadow kan, kawasan ni shadow, kawasan ni dia tunjuk shadow. So kita tahu price ni tak kuat dah. So next kalau dia nak naik memang dia boleh naik lah. So abang tahu yang hijau ni kemungkinan besar dia akan buat rejection sekejap bila dia turun ke bawah. So next adalah pump untuk next pergi ke hitam. So dia akan pergi ke hijau balik. Lepas pergi hitam tadi, pergi hijau balik. Untuk kalau dia nak naik atas lah, dia terus ni naik atas. So cerita macam mana dia nak naik atas, dia sama ada dia nak naik atas ke tak, itu yang time frame besar kita guna tau. Time frame tadi daily tu kan kita tahu okay movement. Sekarang ini penentu dia. Kita dah tahu ni kawasan ni adalah penentu dia, sama ada dia break atau tak. So kita akan tunggu. Kita boleh ambil entry kat sini tapi medium risk lah. So pastikan bila dia buat rejection daripada satu trend line ke trend line tu, kita akan follow by BE lah. Sebab kena letak, sebab dia akan buat rejection ni anytime. Sebab warna hitam dengan ni menunjukkan masih lagi kuat untuk bearish. So senang cerita, kalau orang yang dah sell daripada atas ni untung, dia boleh terus move on sampai ke bawah ataupun at least sampai ke double bottom ataupun double bottom yang ni, mana-mana lah. Jadi maksudnya setiap price yang kita ambil, jangan kita walaupun kita dah ambil short shooter, kita dah ambil paling top haka ke pucuk ke, jangan yakin sangat benda tu boleh terus bawa untung sampai ni, sampai boleh sampai ke bawah lah. Selagi kita tak tahu dia punya cerita bagaimana benda tu bergerak, itu
Sebab kalau tak rugi benda kita dah biru, kejap lagi kita ingat dia boleh turun bawah lagi, kejap lagi dia buat rejection kat bawah, dia naik atas, dia datang balik price yang tempat kita dah masuk tadi. Selalu kita buat silap macam tu. Abang pun selalu buat macam tu. Sebab tu abang tak nak blur banyak-banyak, kita nak clean. So clean ni maksudnya bila price one way saja, abang tak nak two way. So one way bila dia datang, contoh daripada atas bila abang dasar, so bila dia turun bawah, so dah abang dapat tempat-tempat yang clean lah. So kadang-kadang satu tempat dia turun naik tu banyak kali abang boleh entry. Itu yang tadi abang boleh buat dalam masa 3 hari tu 100 jadi 200 lebih kat 300 lah, 280 lebih lah dalam 3 hari 4 hari macam tu lah. Guna teknik macam tu lah, sekap lah. Ok, so tadi M30 ok, perasan datang. So sekarang ni ok, MA ni MA kat 15 ni sama juga. Total ni tadi dah cross kawasan ni. So maknanya semua dah cross kan. Daripada daily ke bawah semua dah cross ni kawasan ni. Nampak ni semua dah cross lah. Tinggal lagi yang tak cross apa, yang warna hitam dengan hijau ni. Dia move ikut sama je. So momentum dia tunjukkan momentum bearish tu masih lagi kuat lagi. Tapi kalau kita sell sekarang, kemungkinan bila dia turun bawah dia dah reject, naik atas. So kejap lagi kita merah dah balik. Ok, so sekarang ni M15. Ok, M15 ni kita boleh tengok. Sekarang kita belajar candle pula. Ok, sekarang ni tengok candle ni ya. Candle yang terbentuk dekat MA biru ni. Kita ada satu candle cross candle kat sini ya. Yang cross ni, yang candle ni, ni. So MA biru dia dah cross candle ni. So rejection, confirmation candle ni. Susah betul lah pakai ni. Candle ni. So nampak tu MA kita betul-betul dekat atas ni. So ini adalah tempat dia buat rejection. Tu. So nampak tak candle ni? Ini. Ni candle ni. Ya. Tu candle tu. So candle yang ni. Ni lah. Yang bawah garis ni. Okey. Kenapa dia reject, dia spike ke atas tu? Nampak? Dia reject ngam-ngam kan? Sebab tu lah, MA cross kat situ tu. MA tu cross, dia dah cross ni dan dia dah reject kat sini. Sebab tu tempat-tempat yang rejection betul-betul MA duduk betul-betul dekat open candle, price ni kuat. Sebab tu dia reject kat sini. So sekarang ni bila dia dah turun bawah, so dia sampai sini je untuk yang candle ni lah. Candle ni. So dia boleh sampai sini lah. So next candle, susah lah pakai ni. Ok, next candle dia naik ke atas. So next candle, boom, dia naik atas. Dia pergi kat candle ni, boom, buat rejection, turun bawah. Ini candle ni terus turun bawah. So maknanya bila ni open price, boom, naik ke atas, turun bawah, close ke bawah tu kan. Tu ini nampak ni, nampak kan MA ni duduk kat atas ni. So inilah sekejap lagi akan ada lah satu candle yang akan buat rejection dekat ni abang, kesel abang ni, trend line ni. Sebab dia cross tu sama juga, pun sama. Sama. Ok, ini semua untuk minor rejection tau sebenarnya. Ok, ni M15. Dah habis ke? Ok, sekarang ni dia dah reject. Ok, dia dah turun ke bawah. Candle ni dia turun bawah. Ok, dah close. Ni sekarang ni open.
terus naik. Oh ni. Okey, sekarang ni dah pukul 10.03. Candle H4 dah 1. Candle candle H4 dah siap 1. Candle 1 minit. Sekarang pukul 4 minit ada 4 batang. Okey, kita tengok H4. Ini abang tutup dulu lah. Ingat ganti. Nanti kan nanti dah kan. Ganti RM1. Tu air banyak tu tak tonton. Okey. Sekarang ni macam mana nak baca ni tadi daripada M15. Kita patahkan main patahkan. Kalau apa tak ada kumpat dia, tahu tak? Diamlah. Bapak patahkan. Okey. Okey, kejap iklan. Tukar pula. Okey, sekarang M15 kenapa price reject kat sini? Dah tentulah sebab ada apa? Ada halangan, ada support kat situ. So next tutup dah ada close, dah open candle sekarang. Ni 15 minit. So 15 minit ni sekarang waktu baru 5 minit. So ada 3 candle lagi. Candle 5 minit untuk nak siapkan M15. So kita nampak macam movement dia macam nak naik ke atas ni. Tapi itulah betul ke tak betul dia nak naik atas ni. Dan rejection ni valid ke tak valid ni. Ini yang kita nak tahu ni. Okay, sekarang daripada sini MA yang bang beritahu. Satu dah cross, MA biru, satu dah cross. Dia price datang daripada bawah, dah cross. Dan satu ni sudah cross. Candle ni sudah cross ke atas. So itu bagi tanda sudah ada signal-signal untuk retrace. Satu benda yang nak tukar. Cuma kawasan ni dah valid ke belum? Itu je yang kita nak tahu. Okay. Sekarang ni 6 minit. Tak apalah, abang cerita dulu, nanti baru kita trade. Sekejap ni. Okay, M15 ni kita masih nampak lagi yang warna merah 14. Dengan warna biru yang dah cross adalah warna biru. So maknanya yang MA biru tu anytime je memang candle boleh naik ke atas. Lorong sudah ada berjalan, tapi first trip dia sampai sini. Betul sampai situ lah trend lah kita automatic. So okay, kita mungkin boleh buat garisan. Nanti kita tengok MA mana yang akan jaga. Okay, lebih kurang. Okay, sekarang ni bentuk yang kita tengok M15 ni yang dah cross. Sekarang candle, sebab tu candle yang sekarang bergerak ni dah cross betul-betul kan, dah melebihi daripada candle sebelah dia. Okay, sekarang ni M5. Okay, dekat M15 warna merah masih kat atas lagi So warna biru dah cross. So jarak dia masih lagi jauh antara merah dengan ni. So MA merah ni automatik akan bagi resistance. Belum ada apa-apa lagi candle ni pada bawah yang cross lagi. So yang warna merah ni masih lagi valid. Yang tak valid adalah yang warna biru. Maknanya biru sudah weak, sudah lemah lah. So M5. Okay, kat M5 ni banyak benda yang info kita boleh dapat dari sini. Okay, price datang daripada atas, turun ke bawah, naik ke atas. So ini yang tadi yang kita nampak spike tu tadi. So tempat yang kat M15 tadi dia dah cross MA abang warna biru. Cross kat candle yang dia
open dia betul-betul reject dekat MA. So ni kawasan dia tadi kita linekan tu. So dia dah move buat rejection kat bawah. So sekarang ni dia reject dekat kawasan ni, padahal kita punya line kat sini. So kadang-kadang itulah kelemahan kita buat trend line melalui satu benda yang berdasarkan head and shoulder ataupun berkenaan dengan doji ni. So itu dulu abang kelemahan. Selalu kadang-kadang kita letak kita punya entry semua kawasan ni, zone kita, zone merah. Kan ni dah masuk kawasan zone merah kan. Okey, dah masuk kawasan zone merah kita. Ya, betul. Belum. Zone merah kita yang tadi ni bawah, yang ni baru tadi kita garis. Yang ni boleh tukar colour lah. Tukar warna purple. Okey, tu zone merah kita adalah zone yang target kita nak buy tadi daripada weekly punya analisa. Okey, yang warna purple ni pula adalah rejection yang paling awal dia buat bila dia datang daripada atas dan dia turun ke bawah, daripada bawah naik ke atas, dia buat rejection kat warna purple tu, lepas tu dia turun bawah. So sekarang ni kita tinggal nak confirmkan price yang dekat sini adakah sudah valid untuk dia ni, maknanya dah cukup masak ke belum lah, macam tu lah maksudnya. So sekarang ni begini, ni dekat MA. So MA biru ni sentiasa dah di cross So tengok bila price dah turun bawah pop, sebab MA semua jaga kat belah atas semua. Ni MA semua dekat atas. So ini satu benda yang kita nak kena campurkan dengan trend line. So kita kena ada guide trend line untuk bawah bila MA semua dah dekat atas. So abang boleh jumpa lagi MA boleh bantu abang untuk bahagian bawah. Bukan maksudnya bahagian yang bila dah bearish, bila masa dia nak buat pertukaran tu. Itu abang belum ni, tengah mencari lah. So yang bawah ni semua sekarang ni guideline abang adalah MA biru sahaja. So tengok So dia dah cross, kita tengok candle ni cross, dan candle sebelah ni pun cross, dan candle yang sebelah ni naik atas cross. Tapi biru ni kita dah nampak kan bengkok macam tu kan. So ini confirmation ni candle ni candle yang doji ni candle penentu dia. Tapi kita nampak MA tu kat bawah kan. So ini dia buat candle movement dia. Ini sebatang ni je buat movement pump. Jadi maksudnya ini proses order semua. Ini terus dia move pump bergerak. Sebab bila dah cukup dia bergerak. So sekarang ni kan, cukup tak ni? Cukup ke price yang dekat sini? Dah valid ke belum? Ini masalahnya. Sedangkan kita tengah tengok semuanya tengah bengkak-bengkak semua, maknanya tengah semua berjarak kan, berjarak. Okay, sekarang ni bila macam ni maknanya movement memang masih bearish, tetapi sekarang ni hanya dia buat retracement punya area. So bila retracement memang akan jadi bentuk macam ni. Maknanya retracement berdasarkan kita punya trend line dan berdasarkan MA yang boleh jaga adalah MA yang berdekatan dengan candle tu sendiri, yakni warna merah dengan biru. Jadi ni guideline. So tu guideline abang, macam mana selalu abang boleh marking betul-betul ngam. Macam kalau kat bawah ni adalah berdasarkan trend line. Merah dengan biru boleh jaga flow. So bila kita nak tahu okey dah matang ke belum, dah cukup ke belum, so berdasarkan yang MA ni bergerak. So bila dia dah cross macam candle ni, so bila dah kawasan sampai ni, so yang kawasan ni abang nak kena cari. Line yang kat bawah ni nak kena cari. Ini berdasarkan kita kena cari dekat semua time frame. Kita akan jumpa tu sebenarnya. Sebab ni tadi yang trend line ni tadi abang tak cari betul-betul. Sebab kita cari berdasarkan M weekly, tapi kita tak proses untuk daily H4, H1. So kemungkinan besar mungkin benda tu dah break sehinggalah yang tak break adalah kawasan ni.
yang dia buat rejection ni. So ataupun ini hanya rejection awal, tetapi selepas dia pergi ke sini, dia akan turun sampai ke sini, dan selepas tu baru dia pergi naik atas sampai ke sini. So itu target movement. Ini dekat M5 tau. Tapi kita tahu assignment major adalah bearish. So ni sekarang ni yang kita bercerita ni adalah retracement process. So sekarang tengah proses retracement untuk nak cari support dan untuk nak cari resistance sebelum dia bergerak mengikut bullish ataupun bearish. So ini ini time frame M5. So okey, untuk yang ni, okey, ni kita tahu ni yang lain warna purple ni adalah yang pertama yang dia akan buat rejection. So kita nak tahu betul tak betul. Kita tengok M1. Line selalu pula. Alright, okey. Nampak tak tu? Sebab tu kenapa abang video dekat M1, sebab abang nak tunjukkan movement bila abang malas nak buat trend line ni, sebab MA ni sudah jaga. So tengok yang tak ada ni adalah yang bawah ni. Kita nak tengok kat mana dia buat rejection. So ini selalunya rejection kat bawah ni. So abang akan berdasarkan, sebab tu kadang-kadang abang layer terlampau banyak, sebab tu abang letak SOP, sebab kita tak tahu kat mana dia nak move. So kita punya zone adalah bawah ni. Tapi kita tengok dia candle ni makin kecil dan dia dah cross. Dan ini yang candle doji ni pun dia dah cross. Dah cross benda merah. So masih lagi movement nak naik. So bila dia turun pump. So kalau ini abang dah tahu, walaupun time frame M1, so abang dah tahu dia dah cross kat sini. Sini dah cross, move daripada bawah ke atas dan cross. So abang tahu bila dia turun ke bawah, abang hanya fokus kepada buy, walaupun dia nak turun sampai ke bawah pun. So abang ambil kat sini. Ini untuk teknik sharpshooter. Berdasarkan setiap candle ni akan mengecil. Itu bentuk candle tu, bukan pattern candle. Bukan movement pattern keseluruhan candle tak. Tapi lebih kepada candle. Ini kena faham juga. Candle-candle pasangan yang boleh membuatkan pertukaran arah. So ni, bila dia dah naik, abang tahu first dia akan cross. So abang tahu ni trend line kita tadi pada tortoise. Ini sebab abang tadi rajin kita buat trend line yang tadi. Tapi sekarang ni bila dia dah move, sebab abang tinggal tengok kawasan ni, ME hijau ni adakah dia cross. Bila dia cross, maksudnya dia dah break. So bila break, contohnya bila assumption ni, bila dia turun bawah, okey tengok MA daripada sini dia dah cross, bukan cross, dia mengecil merah dengan biru ni mengecil. Lepas tu kat sini dia buka besar antara merah dengan biru ni. So sebab volume tengah, momentum tengah kuat untuk turun. So sekarang bila dia dah cukup sampai sini, dia naik atas. Okey, sekarang ni tengok, nampak tak dia dah cross. So antara merah dengan biru ni dah cross. Bila biru dekat atas, so bila biru kat atas ni dia ada dua maksud. Satu, momentum sudah nak habis, tetapi kita tak tahu kat mana dia nak pergi. So kat sini kenapa MA tak jaga? Sebab MA dia jaga major, sebab abang letak high. Kalau abang nak letak ni, abang akan letak medium. So dia akan jaga dia letak ke sini. Sebab tu abang setting untuk high. Kadang-kadang bila tu hari sebelum ni abang setting untuk medium. So dia jaga kat sini. Tapi lepas ni tengok dia break. Selalu kena tipu. Jadi abang jaga dia high, senang kita tahu. Kita nak tahu dia punya movement je. So sekarang ni bila price daripada bawah dia dah cross hijau ni. So ini adalah penentu. So kat sini ini high risk. Bila abang nak berdasarkan candle,
So bila abang sell kat sini, so ini adalah high risk kerana tak ada MA yang jaga kat sini. So abang boleh ambil ni kawasan ni. Tapi abang akan pastikan bila sampai dia touch down kat hijau ni, abang close dah. Walaupun dapat berapa sen lah. Sebab berdasarkan bila MA merah dengan biru sudah rapat. So bila dah rapat, movement ini sudah habis. So kenapa dia tak sampai kat atas ni? So ini selalunya berdasarkan momentum volume buyer dengan seller. So bila sampai sini, so ada lagi yang seller tengah ambil, buyer tengah ambil harga-harga yang paling bawah, yang kat bawah ni. Sebab tu dia jadi macam ni. So dia akan ambil lah. So kemungkinan banyak orang letak harga dekat sini. Buyer tu banyak letak harga, seller pun ada letak harga. So automatic price akan beri kat sini dan akan buat rejection. So selalunya macam abang cakap tadi, abang akan ambil sell kat sini sebab abang takut dia akan buat break, lepas break dia akan turun ke bawah. Tapi yang paling terbaik adalah biarkan saja bila dia naik ke atas, sebab dia punya atas ni tidak melebihi sini. Faham tak? So masih lagi kita ada ni, dari kawasan ni. So ini adalah panduan kita untuk rejection. Sebab tu price reject, tak ada MA yang jaga tapi price reject kat situ berdasarkan kawasan ni. Kita ada doji hammer ni kat sini. Ni. So itulah. So doji hammer ni adalah berdasarkan doji ni cross. MA ni dah cross. Dah cross dan MA ni duduk, candle duduk betul-betul dekat MA yang macam abang cakap tadi. So abang tahu lah kawasan ni memang RBS lah. Sebab tu dia akan reject kawasan tu. Tapi abang boleh ambil sell kat sini sebab nak tengok tetap nanti dia cross. Dia akan cross hijau ni untuk turun ke bawah. Tapi sekarang ni tengoknya bila dia dah cecah ke bawah. Sebab tu bila ni sampai bawah ni, abang close dulu. So bila dia buka candle baru, MA ni dah betul cross. MA dah duduk dengan betul. High dekat atas, yang 14 tu kat atas, yang biru kat bawah. So bila dia dah cross pun di atas, so sekarang ni nampak ni, kalau nak ikut kedudukan dah betul lah. Yang warna biru dengan warna merah, kedudukan high dengan low. So sekarang ni kawasan ni selalunya abang ambil sell banyak kali tapi tutup berkali-kali. Sebab ambil walaupun biru 8 sen, 10 sen ataupun berapa sen pun, sebab abang tahu ni movement dia tengah compress. Kawasan ni tengah compress ni M1 ni sebenarnya time frame apa-apa pun sama. Bila dia ada kawasan yang dekat sini, memang dia akan jadi macam ni sebelum dia dapat confirmation untuk dia turun ke bawah ataupun move forward ke atas. Kita tahu next adalah sini kan. Tetapi maksudnya daripada bawah ni, volume yang dia kumpul, momentum yang dia kumpul untuk dia pergi ke atas sampai ke sini. So dia dah tak cukup momentum lagi. So dia kena ambil satu lagi momentum baru. So sekarang ni ini momentum dia untuk dia nak pergi. Sekarang ni pun tak kuat nak pergi, sampai sini je. So kawasan ini belum ada confirmation apa-apa. Cuma kita ada guideline kita adalah MA hitam. So seluruh kawasan ni bila dia dah buat reject saya kat sini, abang lebih suka ambil buy lah. So abang ambil buy kat sini, tutup kat sini, sell kat sini. Tapi ni kawasan ni adalah kawasan risiko sebab kawasan ni. Tapi untuk syarat-syarat MA ni, maknanya syarat fungsi MA ni berfungsi adalah contoh bila dia dah buat cross, dia buat ni, abang boleh ambil sell kat sini berdasarkan kalau abang buat analisa lah rajin daripada area ni. Sekarang ni so abang ambil sell. So bila sampai sini abang biar, ataupun bila dia buat rejection abang tutup dulu sampai kat sini abang sell lagi. Sebab belum ada tanda-tanda dia boleh melepasi lagi kawasan yang ni kan. Contoh ni
ni. So bila abang ambil sel kat sini, contoh kalau abang ambil sel kat sini, abang tak tutup kat sini, tak sempat lah nak tutup. So dia move. Bila dia move, contoh bila dia dah buat, dia tak buat ni, tapi dia buat terus sampai kat sini, tetap juga sel, dia akan buat rejection dekat sini. So abang akan layer lagi sel dari ni. So untuk dia pun pergi bawah. Tapi kalau dia dah settlekan kawasan ni, dia pergi kat sini, memang dia akan melepasi ni tempat yang dia dah buat last ni. So contoh yang kita tengok nanti kejap lagi ni, price boleh naik ni. Kalau price nak naik sampai sini so kalau dia nak turun, dia akan melebihi daripada kawasan yang last dia buat ni. Untuk dia pergi ke next adalah kawasan area ni, mungkin area sini. So ini adalah head and shoulder ataupun double bottom, triple bottom punya teknik. So berdasarkan tu, so sama juga kalau dia buat rejection kat sini. So ini satu, kalau dia buat rejection kat sini, dia bila dia turun, so dia akan kawasan-kawasan sini sajalah. Tapi bila dia dah kena MA, dia turun, dia akan melebihi. So kemungkinan besar dia akan masuk zone. So automatik abang tahu untuk close hari ini kemungkinan besar adalah ni mungkin untuk besok. So jadi besok sangat. So untuk jadi itu kemungkinan untuk besok, untuk hari besok mungkin perasakan terus pergi ke warna hitam ni, trend line hitam ni. So kemungkinan untuk close hari ini yang sekarang ni pukul 10, kita ada 2 batang H4 lagi sebelum habis. Kalau kita nak tengok H4 2 batang, kita boleh anggarkan agak-agak 2 batang boleh tak sampai ke zon bawah yang kita buat, ataupun masih lagi di awang-awangan di area-area sini sebelum dia meneruskan perjalanan ke sini. So kawasan ini adalah kawasan yang zonnya tidak besar, sebab tu yang warna hitam ni tadi sampai yang warna purple kita buat ni. So ni tingkat yang baru, kemungkinan besok lah. Ataupun kalau sekarang dia tutup doji yang macam ni, H4 ni, kemungkinan dia akan buka besar lah. Tapi sekarang ni zone untuk hari ni dengan besok, untuk weekly ni so yang warna hitam sampai lah warna zone kita merah ni. So ini lebih kurang dalam 160 pip. So ni kawasan yang abang boleh gebukkan lah untuk retracement. Untuk yang H4 ni kita tahu kan, ni kawasan ni lower low. So next kita nak tunggu lower high. So kita tengah tunggu lower high. So kalau dulu punya style kita tunggu, waktunya kita tunggu. Habis sekarang punya style lambat lah nak tunggu. So berdasarkan MA ni kita tahu movement. So abang tahulah mana kita nak scalp dulu atau kita nak intraday. So kita tahu kalau dah sampai kat bawah ni, zone yang kita dah selamat, atau zone yang dah memang datang price datang kat zone kita, dah buat rejection ngam-ngam, dan MA dah menunjukkan proof setiap satunya, dan dia cross setiap satu, dan dia duduk pada MA kedudukan yang betul. So mana dah kita dah boleh intra dia, sebab ni H4 kan. So dah berbatang-batang lah untuk dia naik atas lah. So lebih kurang macam tu lah. So abang dah terangkan macam mana cara ni MA5. Ok, sekarang kita tengok M1. Ok, nampak tu dia turun ke bawah. So dia buat rejection sebab tu ini medium risk tu abang cakap. Ini high risk ni kalau kita masuk ni, sebab kita tak tahu sama ada dia reject sampai sini untuk naik ke atas ataupun tak. Tapi sekarang ni sini dia buat high. So sekarang ni yang part ni kan, ini high. So ni high low dia. So ni high low dia juga. So kita tengok ni daripada high dia buat ini high terus buat low. Sekarang dia buat lower high. Sekarang dia tengah buat high low atas.
Dah masuk. So sekarang ni dia buat rejection kat sini. Ini kita tak boleh nak cakap high low. Ni masih lagi kawasan price dia lagi. Ini dengan ni sama je lah high low dia. So next adalah low high. So kita tengah tunggu. Low high dia antara area sini yang warna hijau kalau dia buat rejection tadi. Abang besarkan ni. Okay, nampak tu setiap ni dia akan duduk dengan betul. Setiap candle kita boleh tengok candle pergerakan ni. Setiap candle ni MA ni akan bersifat dengan sendiri, berfungsi dengan sendiri. So kita tengok ni hammer ni dia duduk dekat merah tu kan. So ngam-ngam nampak duduk kat merah. So kita dah tahu apa ni memang dah kuat. So ni dah kuat, next abang dah tahu. So kalau dia turun, dia naik, abang cari sell lah. So sini yang tempat abang sell. Dia naik lah macam mana pun dia nak naik. So kat sini abang sell, so abang tahu. So ni hijau ni pun dah cross. So sama benda yang sama lah. Benda hijau ni dah cross. So ini tempat abang nak sell. Sebab ini candle turun, candle bearish sini, candle bullish naik atas. So abang dah fokus pada sell. So abang sell kat sini sebab tu teknik sharpshooter lah. Teknik sharpshooter nanti abang bagi tahu ni ada hari sehari ke sehari macam mana sharpshooter. Terus pump sampai sini, so close lah. Sebab kita trade kat M1 kan. Kalau kita naik kat M1, sebab ini sekarang ni tengah retracement punya kat H4 kita tahu candle H4 dah siap satu dan sekarang baru buka satu. So kita tak tahu movement dia nak pergi mana. So kita tahu dia tengah buat daripada bawah, dia dah buat. So dia tengah buat lower high. So lower high ni bila kita fokus buy, kita akan boleh dapat ke atas. Nampak bila dia dah siap lower high, macam ni kita nak tahu lower high dah buat ke belum. Ni kan, ni kalau dia dah siap macam ni kan, naik atas sampai sini, tapi dia kena melepasi satu lah, warna biru dulu, tu MA merah, lepas dia dah cross tu dia duduk tempat sama pada. Tapi macam mana pun dia akan pergi lah ni atas ni. Tapi MA ni akan berfungsi setiap halangan, tetapi berjaga-jaga. Contoh macam ni kan, nampak ni, bila dia tak dapat nak move, dia akan turun. Tetapi yang biru ni dah support untuk tapak yang bawah, so dia dah jaga. Tapi ini contohnya ni, walaupun dia dah cross macam ni, tapi nanti tengok bila next candle turun, kemungkinan besar dia akan pump turun ke bawah lagi. So ini benda-benda kita nak kena jaga. Pastikan yang cross kat mana confirmation. Ini kalau M1 ni selalunya abang ambil meja-meja je. Meja-meja maksudnya MA hijau, MA hitam ni kan, kat mana dia abang movement dia je. Maksud abang tu movement dia. Okay, sekarang dia nak pergi kat atas, so kat sini standby so, kat sini abang boleh ambil sell dulu kalau dia nak pergi sini. So sekarang ni yang paling tinggi high low yang dia buat. So selagi dia tak sampai, selagi tu, so kita tahu. So next yang maksimum dah sini, so kita boleh ambil ni. So ni pun kena pastikan juga sampai sini janganlah kita terus sell lah. Biar dia walaupun dia cross hitam ni, pump cross, lepas tu untuk dia, sebab dekat candle H4 tadi kita dah tahu sudah siap sebatang. Sekarang ada open satu candle yang baru. So sama ada dia retrace naik ke atas untuk dia turun bawah. So abang dah tahu untuk new candle ni, so abang akan ambil peluang. So selalunya yang akan jaga untuk abang punya tempat retracement adalah 245 ni. So ni nampak ni, kalau ada ni maknanya bila dah naik pump sampai sini pump. So kalau kemungkinan kalau malam ni sampai ke sini ke apa ke kita tak tahu, tapi kalau lepas ni dia pump, dia reject, ada pin kat sini, shadow apa ke melebihi daripada MA ni, turun bawah, kita dah boleh sell. Tu dia ni. Yang pin tu adalah signal untuk dia nak pergi seterusnya. Pergi ke mana? Pergi ke M5 pula. Nampak ke? Tu kalau abang main trend line
Okey, membuat satu lagi trend lain. Eh. Okey, kita ambil yang tuas ni. Agak je lah. Tukar colour lah. Kita ambil hijau. Dia nampak ke? Okey. Okey, sekarang tu M1 Totos kat situ 245. So nampak tu. Totos tadi tu kalau dekat M5 adalah hijau. So tu abang tahu. So next adalah bila kalau dia melepasi ni yang warna kelabu ni tadi, pun naik pergi ke hijau ni, buat rejection awal untuk kawasan ni. So contoh ini selalu abang cakap, abang akan create abang punya zone dulu. Contoh bila ke dalam kawasan yang macam ni, so automatic abang tahu ini yang dua abang highlight ni zone abang. Kalau abang nak terik sekarang tu 5 minit ni kan, macam tu So next bila dekat atas untuk abang asam, lepas tu layar dia untuk dalam kawasan body dia ni antara hijau dengan ni. So kita main zone dengan cara teknik sharpshooter. Kat mana dia pergi, kat mana ni. M1, M5, M15. Sebab yang time frame besar semua kita dah analisa tadi, kita tahu movement dia ke mana dan kita tahu apa yang sedang dibuat, yang belum ada jawapan. Macam tu ataupun yang sudah yang di break. Itu semua kita tengok daripada time frame. Sebab tu orang cakap semua time frame kena tengok. Okay, so tengok macam ni contoh. Okay, sekarang ni kita nak tengok dia boom break ke tak dia ni. So setelah abang confirm dia break besarkan sikit. Nampak tu dia break. So dia break ni sebenarnya bukan untuk sekarang dia akan teruskan, tak ada. Dia akan buat break dulu untuk next. Contoh sekarang. So disebabkan yang hitam ni adalah kawasan masih body, nampak kalau abang lainkan yang hitam ni, nampak dia masih lagi kawasan body ni. Ni kawasan body ni. Sebab tu ini abang ambil ni contoh ni body, ini head. So bila head dah siap, dia akan buat head atas. So abang tahu ini kawasan yang paling best. Yang tadi kalau kita buy ni tadi, rejection, dia akan pergi head yang sini pula. So kat sini tempat yang paling best clean untuk kita nak sell. Yang paling ni favorite abang jugalah, memang cun. Tinggal sini pun nanti dia akan turun ke bawah. So kalau M5 ni tadi dia akan pergi dekat hijau tu lah. So kalau dia pergi dekat M1 yang warna tortoise tadi 245, 285, 245, yang ini 145. So at least dari sini kita tahu kan assignment yang besar tadi adalah untuk dia pergi ke bawah. So kemungkinan besar bila dia dah sampai sini, dia akan buat rejection kat sini untuk dia nak pergi sini, nak pergi sini, pergi sini, last dia adalah sini. Boom. So tengok kalau abang ni bila dia nak move ke atas kalau selagi dia tak jumpa dia punya resistance. Sekarang abang tunjuk fungsi-fungsi kepada ME ni 245, 245. Yang ni abang panggil ME untuk retrace. So ni M5 So kalau abang buka M15, boom. Dan ni dia tak ada dekat hijau kan tadi sebab ni 15, 30 dekat tengah-tengah. So maknanya untuk 15 ni tadi, kalau dia pergi rejection dekat tempat yang hijau ni tadi, ni kalau dia hijau dekat 15, so 15 yang 30 dia punya sifat dia sama. Sebab dia separuh kan. Untuk yang 15 ni adalah separuh kepada 30 adalah separuh kepada H1, 2 batang kan, 15 4 batang. Jadi sebab tu ME ni dia akan bersifat ni. Sebab tu kat 5 tadi dia lebih kecil, maknanya dia lebih ialah lebih kecil lah. So yang ME5 tu tadi dekat atas ni. So bila kat atas ni, maksudnya nanti bila price ni datang pun ke atas, tengok price pergi sedap je pergi kan. Okay, price ni bila pergi ke atas, dia buat rejection kat sini. So kemungkinan besar, okay, tengok
dia akan pergi lagi bawah, ataupun dia ambil yang dekat M5 ataupun yang 15. So senang cerita, bila ada 245, so berhati-hatilah, sebab tempat tu adalah kawasan-kawasan rejection. Nampak ni sekarang ni rejection yang tadi M1 itu dia, nampak, tapi dia dah cross kan, so dia dah weak. Tapi bukan untuk sekarang, untuk next. So sekarang dia tengah nak cari tapak dia balik. Sekarang ni dia cross, so dia kena selalunya dia akan officialkan dengan body ataupun inilah. Sebab bila spike macam ni maksudnya price dah pernah pergi paling tinggi banyak ni, tetapi ada order yang lebih daripada bawah, so price kena pergi untuk tuju ke bawah. So at least yang spike ni tadi, harga ni memang harga yang paling tinggi yang sudah pergi. Maknanya lepas ni kalau dia nak pergi, dia akan pergi kat situ, dia akan pergi harga tu, dia akan siapkan assignment dia tu. Itu macam tu lah cerita dia lebih kurang. So maknanya tadi warna hijau ni adalah tortoise 5. So 15 dia akan jadi antara hitam dengan tengah. So memang kalau dia akan pergi dekat area sini. 15 ni ada kekuatannya juga. So 30. So 30 ni automatik akan kena dekat warna hijau. Sebab bahagian 5, 15 dengan 30 tadi bahagian separuh-separuh. 15 bahagian pada 30. 5 tadi adalah berapa bahagian untuk 15 dengan 30. Sebab tu diorang ni related lah. Dia MA tu tadi akan menjaga semua time frame ni. M5 daripada M1 akan ni 245 ni memang berfungsi dengan baiknya lah, macam tu. So ni sama juga H1. Okay, M5 kat hijau. Ini tortoise lah, color tortoise lah. Sebab tu 245 ni berbeza lah. Kalau yang warna biru dengan merah dia jadi warna hijau dengan hitam. Tortoise tadi dia boleh jadi semua. Yang 245 dia boleh jadi warna merah, dia boleh jadi warna hijau dekat time frame lain. So tu nampak tak? So bila dia buat spike ni, kita belajar teknik sharpshooter pula. So selalu bila sampai sini abang tak simply akan ambil dulu, tapi abang boleh ambil ini medium risk. So abang ambil sel kat sini, so abang tahu akan floating merah. Sebab bila dia buat rejection ngam-ngam kat sini, maknanya akan pergi lebih jauh. Tetapi sebab ni M1, so ini kawasan ni sangat lemah. So bila kat sini, bila ni dia reject kat atas, so bila dah atas ni sebenarnya yang sama juga. Abang nak tunggu adalah ni, nampak ni yang dia dah cross. So kita tengok nanti kejap lagi price ni akan datang ke sini untuk buat rejection dan akan pergi boom. Senang cerita, kalau ada M05 kita akan nampak price batang yang kat sini ni akan buat rejection dekat tortoise ni tadi. Sebab tu je boom. Tapi selalunya ni candle sepit juga, Fazrin punya teknik. Boom daripada atas naik, lepas tu sebelah dia naik, cross dan reject. So dia ada candle buy, candle sell, buy, sell terus. Itu Fazrin. Sebab ini adalah candle sepit dia orang. Tapi abang punya berdasarkan MA. So kita kadang-kadang tak boleh nak sharpshooter sangat, tapi abang lebih suka clean. Bila dia masuk kawasan ni maknanya kita punya floating tu tak ada lama sangat lah. Merah sekejap je tu dah biru balik. So itu yang abang cari. So itu lebih kurang yang abang boleh terangkan. Ok, sekarang kita try abang live trade. Ok, kalau ni kemungkinan ni dah jadi salah ni. Ok, sekarang ni M1. Ok, abang tunjuk cara macam mana abang trade lah sana. Ok, sekarang ni daripada sini abang dah tahu dekat M1 ni. Ok, kalau tortoise ni dia dah break kan. So sekarang dia dekat MA145 warna hitam ni. So abang akan perhatikan
MA 14 hingga 15 dia punya movement. Okey, sekarang ni macam yang abang cakap, bila dalam keadaan dah rapat, MA 14 dengan merah biru ni dah rapat, sebenarnya dah ada confirmation. So kalau abang tak dapat kat atas ni, abang ambil ni kawasan ni. So abang tunggu je dia buat rejection untuk nak pergi ke bawah. So next adalah ni, tapi abang tunggu dia naik dulu sebab tak cukup besar. Okay, nampak tu yang warna merah masih lagi belum ada rejection kat situ. Okey, contoh kalau abang nak ambil kawasan itu, tapi ini medium risk lagi. Sebab kita, kalau abang ambil warna merah tu, sebab ni 5 minit ni, sekarang ni 44, okey, ngam-ngam, tinggal lagi seminit lagi. Tapi ni takut nanti kalau dia ni naik lagi kan, tapi insyaAllah tak. Okay, sekarang abang tunggu dia buat rejection kat atas. So benda yang sama dah. Sekarang ni dah tertinggal lah tadi. Dah tertinggal lah. So ni lah tadi, ini dia dah buat cross. So next ni candle buy. So next adalah sell. So ini lah candle yang sekarang ni lah sebenarnya yang paling sedap lah tadi, sebab dia naik sekejap ni tadi. Terus kita patutnya sell lah. So akan sell pun, tapi at least kalau kat sini nak ambil pun boleh, sebab kita akan dapat sampai ke warna hijau. Sebab candle ni sekarang ni dia dah cross yang warna biru. So dia dah buat rejection dekat yang warna hitam. So abang tunggu next candle 1 minit lagi. So dekat sini ada peluang lah untuk kita nak kurangkan lot size sikit. Okay. Okey, 300. So tu lah. So automatic terus kita dapat biru. Abang tutup. So abang tunggu sampai warna hijau tu. Sebab akaun ni kecil kan, bila akaun ni kecil, so abang akan move ikut price action dulu. Sebab untuk kita kumpul modal. Sebab lepas, kalau kita lambat, selalunya price tu akan datang balik. Sebab kita punya zone tu, hitam dengan hijau tu sangat dekat. Tu lah, kalau kita lambat tu, so dia akan pergi, dia akan buat testing lagi harga-harga yang kat atas tu tadi, untuk dia off kan. Tu selalu bila macam ni abang akan tutup awal. Walaupun abang tahu dia akan pergi warna hijau tu, tapi abang tak suka warna merah tu. So at least kita dapat berapa tadi, $2 $2.25 cents. Nampak tu, dia dapat ni, dia akan buat rejection benda yang sama dekat tempat yang kat mana dia cross. So ini kawasan yang paling sesuai dia buat rejection ni, yang dia berhenti kat sini tu. Sebab dekat mana yang MA tu duduk ni candle ni, so sama. So depan ni baru puk kat bawah. Betul. So tu pun candle sepit. So abang boleh 2 kali entry sebenarnya tadi. So tadi merah boleh, bila dah naik abang tetapkan sell juga, tak ke bawah. Tapi itulah sebab timing ni, sebab timing. Timing ni 5 minit tadi. Kita tengok 5 minit. Sebab ni dah 7 minit. So tadi kita dah 1 minit yang awal candle terus batang turun ke bawah. So next candle selalunya akan doji. Sebab tu doji. Sekarang ni adalah doji. So sebab tu tadi tu bila abang ambil tu yang M1 ni tadi adalah kawasan hitam dengan hijau. Dekat M5 adalah doji. Sebab tu price ni abang tak nak tunggu lama-lama. Biru saja abang terus out. Tapi kita sharp shooter kan, so kita confident lah. Bila kita masuk je biru saja, so kita close lah. So at least kita punya low risk entry tadi kita menjadi non risk. Sebab kita dah ada position, kita dah ada zone yang betul-betul yakin.
So macam tu lah lebih kurang cara abang trade, sikit demi sikit. Bila dalam keadaan price sudah berjalan, tadi kita bercerita 4 jam, dah ada candle untuk 4 jam dan ada candle setiap 1 jam yang ada 4 batang tu tadi. So kita tengok batang mana yang kita entry, yang kita sedang nak entry tu tadi. Itu semua abang ambil penting, sebab kita tahu bila kita nak entry dan bila kita nak keluar, ataupun bila kita nak gunakan BE. So ada tempat yang sesuai, contohnya macam bila abang dapat kawasan-kawasan yang clean, yang ni favourite abang ni, abang masih lagi mengkaji lagi, sebab walaupun abang tahu 245 ni akan berfungsi begitu, tetapi kawasan ini bagaimana, macam mana untuk kita nak layan BE. Sebab ini bila dia dah break macam ni, so sekarang ni dia tengah nak buat satu tapak baru. So kawasan ni mungkin MA dah boleh jaga, tapi clean ni tadi ni, bila dia turun kan, pap turun, so kawasan ni BE ni kita boleh adjust kan, adjust bawah. Tapi kadang-kadang ada masanya bila ada news pattern ni akan bertukar ikut sistem broker, macam mana yang broker setting lah. Itu masalah dia. Bila broker ada setting out, dia selalunya ada gap kan. So gap tu sebenarnya price daripada sekian ke sekian, contoh ada 4%, 5%, memang LP bagi chance lah dekat broker untuk main gap. Tu yang diorang panggil spread kan. Jadi spread tu yang diorang buat main dengan kita tu. Benda-benda macam tu kadang-kadang dia langgar kita punya abang punya MA ni lah. Ada masa memang jadi macam tu, tapi bukan dia kadang-kadang tertentu lah. Selalunya macam NFP ke apa semua, selalu akan benda berlaku gitu. Tapi bila keadaan yang dia memang ikut perjalanan, walaupun abang tak buka news tadi kan, tapi abang suka tengok pada news, sebab nak tengok apa counter yang akan aktif kan. Untuk itu kita boleh tengok dekat news lah. Selalu abang gunakan news tu, tapi abang tak gunakan impact dia. Impact dia maknanya merah ke hijau ke apa kan, keputusan dia akan automatik bergerak mengikut pattern. Itu memang daripada dulu sampai sekarang, itu yang abang notice lah. So benda tu akan sama je, benda akan jadi sama. Sebab tu MA ni lepas abang dah create benda ni custom, lepas dah lama ni MA ni dah lama abang buat, dah abang kaji, nampak dia berfungsi lah. Tapi abang ubah MA tu ikut dia punya time period kan. Period separator dia tu abang tukar sampailah abang puas hati lah. Jadi sekarang ni rasa macam hampir complete, cuma nak belajar untuk teknik sharpshooter. So tengok tadi, kalau kita dapat yang tadi 245 tu tadi, itu memang tempat clean lah. Itu memang tempat abang paling suka sharpshooter. So bila abang ambil kawasan itu, tapi tinggal lagi kita kena tahu movement price tu, dari mana dia datang, ke mana dia datang, dan apa assignment movement tu tengah buat. Itu penting. Baru kita tahu keadaannya 245 tu akan berfungsi. Sebab kalau tak, kita fikir bila price daripada bawah dia naik ke atas, kita terus sell. Rupanya dia buat rejection sekejap saja untuk dia nak naik atas. Sebab kita tak buat analisa time frame yang besar untuk kita nak tahu major assignment dia bearish ataupun bullish. So ini tadi kita tahu majornya ada assignment dan kita dah ada zone dia, zone merah ni tadi. Sebab tu 245 tadi berfungsi dengan hebat, dengan bagus. Bila kita dapat entry tadi kita dapat sharpshooter kat situ untuk kita layan dia sampai ke bawah, just adjust PE saja. So itulah lebih kurang abang punya function berkenaan dengan MA yang abang custom macam mana ni. Nanti lain kali abang akan buat video cara macam mana abang trade pula. So nanti tadi, sebab hari ni SOP dah ni kan, hari ni pun target $10 je.
Okay, hari ni dah dapat lebih $12. Okay lah. Kira skill je tu. Tapi selalu macam tu abang bila nak trade, syarat-syarat pertama, satu, perut dah kenyang. Satu lagi, badan bersih. Kan, dah lepas mandi ke apa, jangan sampai tak selesa tak ni. Sebab kita betul-betul perlukan fresh. Dan jangan letakkan emosi. Dan jangan kejar candle. Dan jangan takut untuk cut loss. Dan bila dah banyak rugi, belajar untuk berhenti dulu, untuk cari tenang. Dan bila nak start, kena pastikan dah clear mind semua, dah clear baru ni. Dan letak SOP, letak target. Itu selalu abang amalkan. Kadang-kadang yelah $40 kan, bila ni nak jadi $400 kan. Memang, tapi dah banyak kali dah abang kaji, abang dah buat. Bila abang push, memang kita jadi. Sebab berdasarkan apa MA ni berjalan apa semua. Tetapi ada satu benda yang nanti kita akan buat, kita akan layer terlampau banyak. Bila kita layer terlampau banyak, yang dalam keadaan kita tengah loss. Itu silap tu. Bila kita tak jaga kita punya money management. Sebab tu money management abang breakkan satu item je, satu tajuk cukup. Abang jaga margin level percentage cukup. Abang dah dari dulu abang trade, abang amalkan 1000 hingga 3000%. Sebab kita letak satu position je, tengok depend pada duit kita. So abang selalu uji ketahanan lasak. Jadi abang turunkan 800%, 700%, sampailah ke 200%. 200% tu kita betul-betul memang kena mindset, kena betul-betul power. Sebab teknik kena bagus lah. Teknik hedging kena bagus, martingale kena bagus. Kita kena tahu, get ready bila masa kita nak gunakan hedging, teknik bila masa kita nak guna martingale daripada bantuan MA ini. Baru kita tahu okay, macam mana kita nak martingale bila kita dah terlampau banyak layer. So benda-benda macam tu lah kita kena ada. So tengok sambil-sambil kita borak bercerita, line baru masuk. Daripada atas tu tadi dia terus turun bawah. So sekarang ni kita tahu okay, ni low yang dia buat, yang kita tahu zone kita kat bawah kan. Tetapi masih lagi kat kawasan ni. Kita tak tahu valid ke tak valid. So ni kawasan ni daripada atas ni sampai bawah ni akan jadi mainan dia lah. Kemungkinan sampailah ke pagi ni. Ataupun sampai yang tadi lah, yang warna hitam yang untuk kita tutup close. Tapi abang rasa besok lah, ataupun hari Senin baru sampai price tu. So hari ni adalah untuk movement ke bawah sampai ke zone yang tadi kita buat tu, insyaAllah lah, sampai ke situ. So itulah lebih kurang. So itulah bila dah sampai 245. So bila dia dah cukup, ni tadi dia berhenti adalah berdasarkan tu tadi kawasan ni. So tetap juga triple bottom, double bottom. Ini kita kena tahu double bottom. Kalau naik atas kita kena tahu double top, triple top. Ini semua price action punya movement. Untuk tadi selain pada candle, kita nak kena tahu candle doji, candle ni begitu lah. Ni nanti kemudian bakal bagi tahu. So cukup malam ni. Okey, lagi satu ni yang dah hampir setahun juga abang buat untuk yang bawah ni. Bawah ni adalah yang ni yang ni sebenarnya MA juga, cuma template dia adalah RSI. Cuma abang masuk RSI dan abang masukkan MA, lepas tu abang buang RSI. So RSI abang tak pakai, so abang pakai MA ni. Sebab tu kita tengok sini semua MA. Ni semua MA kan. So ini adalah ini dia tolong abang untuk jaga volume, momentum, volume dan momentum. So bila dia dah sampai ke bawah, sampai abang kena strengthkan, kecilkan. So abang dah tahu M1 dah sampai, volume dia dah sampai ke bawah. So M5 pun kat bawah, 15 pun kat bawah, 30 tu nampak kat atas. So M15 sampai M1, okey, kita tengok M30 kat atas menuju ke bawah. H1 tengah-tengah dah, nak tuju atas ke bawah tak tahu. Sama juga H4 ni. So nampak kan. So inilah kawasan-kawasan di tengah sebenarnya
dengan side V sebenarnya tengah kompres. Automatic daripada yang meter bawah ni abang dah boleh tahu apa yang price tengah nak buat. Sebab tu ini untuk abang kekal supaya tak adalah abang entry dan abang biarkan dia. Kita guna teknik harapan. At least kita tahu pattern apa yang dia nak buat. Dia tengah buat kompres ataupun dia tengah buat apa. Yang ni abang tahu memang dia tengah buat kompres. So tinggal lagi M1 ni. Bila dia dah ni, so bila abang buka M1, M5 pun kat bawah, M15 kat bawah. So bila M1 hingga M15 cukup semuanya kat bawah. Kat bawah ni maksudnya begini. Okey, daripada bacaan ni kita ambil yang data ni. Okey, 80 ni tadi warna hijau, 145 warna hitam. Betul lah, betul lah. 5 tadi warna biru. So 5, kenapa abang tak masuk 14? Sebab abang bukan nak cari high and low, abang nak cari movement. So 5 adalah pergerakan candle. So hijau dengan hitam ni tadi, yang 145 dengan 80 ni adalah berdasarkan abang tengok price lah. Tengok kalau 80 1.0916 Abang masuk dah 0145 094760. So kita tengok mana yang lebih tinggi. 91. So 80 kat bawah, 145 kat atas. So maknanya hitam dekat atas, 80 kat bawah. So dekat sini movementnya kita tahu masih lagi kawasan ini sedang kompres, sedang turun naik dan turun naik dan sedang turun naik. Macam tu lah. So maksudnya bila dalam keadaannya hitam kat bawah, hijau kat atas, maksudnya 80 ni akan melebihi daripada 145, but dah agak akan naik. Ataupun yang warna biru ni tadi 80 ME5 ni tadi sudah ke atas untuk macam ni. Nampak tak? So sekarang hitam dengan hijau melekat, warna biru dah cross. So kita tahu dia sekarang tengah buat momentum untuk pertukaran, untuk retracement tadi, untuk pertukaran ni tadi daripada atas ke bawah bearish. So ni tengah buat proses pertukaran. Sebab tu kita tengok M15 ni, kenapa dia pertukaran macam ni. Sebab nampak ni, ni pattern ni turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Sini je kawasan dia, daripada meter bawah ni lah tengok. So itulah lebih kurang yang abang boleh rekodkan tu. Cuba dengar ulang kali ke macam mana ke, untuk nak fahamkan. Lepas tu sambil dengar sambil tengok live pergerakan candle kan. Tu nanti insyaAllah boleh faham. Nanti next time kita buat live trade. So sampai di sini saja, insyaAllah. Tunggu untuk video yang akan datang. Harap Allah bagi kesihatan, panjang umur, insyaAllah kita sampaikan ilmu ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.